Pada malam ni nak cerita tentang istiqamah dalam ibadat. Dalam kita beribadat ni disebut dalam ayat tadi, innal ladzi, digunakan kalimah taukid. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang apa? Qalu, yang mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Summastaqamu, mereka pegang teguh, mereka istiqamah, mereka pegang sungguh. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita nak istiqamah ni bukan senang. Kata ulama, saya lupa dah ulama tu dia sebut 5 perkara untuk kita kekal istiqamah. Saya nak urai 5 perkara ni lah. Mengambil masa sampai pukul 12. Tuan-tuan boleh tunggu? Boleh ha? Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Habis 5 saya berhenti insya-Allah. Yang pertama kata ulama ni, nak istiqamah, pertama mestilah ikhlas dan syukur. Kita buat ibadat mesti ikhlas dan syukur. Cuba tuan-tuan tengok, kita syukur dah, ikhlas dah. Masa kita dulu tak ada kerja, datang masjid, tak ada kerja, ya Allah bagilah kerja, ya Allah, kerja apa pun tak apa, ya Allah. Masjid tak pernah miss. Doa ni dapat kerja, masjid tak nampak. Betul tak? Minta ni, ya Allah bagi kerja, ya Allah, kerja apa pun tak apa, ya Allah. Sembahyang ni jangan tanyalah, doa ni juga hebat. Minta tu, tapi bila dapat kerja, masjid tak datang. Kita tanya, kenapa tak datang masjid? Sibuk dengan kerja. Mana tanda syukur dan ikhlas kita? Tuan-tuan, masa kita dapat kerja, doa lagi, ya Allah aku nak isteri solehah, ya Allah. Minta ni, minta isteri, dapat bini, masjid pun tak nampak. Dia nampak masa mana tahu? Masa ketika angkat nikah ya. Angkat nikah, lepas angkat nikah tak nampak dah. Tu pun nampak Jumaat. Tuan-tuan tengok, masa tak dapat isteri, minta sungguh. Macam kawan saya, minta 7 tahun. Ya Allah, bagi aku isteri solehah. Lepas 7 tahun jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz, dapat isteri solehah. Saya tahu solehah macam mana? Solehah binti Din. Solehah binti Din tak jadi. Nak dapat isteri solehah, tengok masjid masih datang. Istiqamah lah dia. Ini dapat isteri, masjid pun tak nampak. Rumah kenduri pun tak nampak. Masyarakat pun tak nampak. Orang tanya, kenapa? Saya baru kahwin. Kahwin apa 8 tahun dah. Tuan-tuan, mana yang kata ikhlas dan syukur? Kita Alhamdulillah, bila dah kahwin, minta pula, ya Allah aku dah kahwin lama, ya Allah, anak tak ada. Ada di kalangan kita, anak tak ada. Minta sungguh-sungguh. Masjid tak pernah miss. Qiyamul lail bukan main. Minta sungguh. Dapat anak, masjid tak nampak. Orang tanya, kenapa tak datang masjid? Saya sibuk dengan anak saya. Orang lain tak ada anak lah. Orang lain pun ada anak juga. Tapi sebelum dapat anak, doa. Saya pernah tuan-tuan bawa ada seorang hamba Allah, lebih kurang dalam 8 tahun tak ada anak. Ikut saya pergi umrah depan Kaabah tu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pergi kat dia. Dia dengan isteri dia. Saya duduk tengah-tengah. Ustaz, tolong doa untuk saya. Kami ni, saya kata nak doa apa? Kami dah 8 tahun tak ada anak. Depan Kaabah, bukan saya angkat tangan, ya Allah bagi anak kepada mereka. Tuan-tuan tahu saya doa apa? Ya Allah ampunkan dosa mereka, ya Allah. Minta ampun dosa lu. Kemudian saya kata, abang cuba sebut, ya Allah ampun dosaku, ya Allah. Abang, Nabi kata, ya beku menangislah, fa in lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Air mata yang mengalir paksa ni padam api neraka kita. Abang, mungkin abang ada dosa, abang minta ampun dosa, InsyaAllah Allah bagi anak. Dia pun, ya Allah ampun dosa, dia menangis. Bila menangis, saya suruh dia doa untuk isteri dia. Abang doa, ya Allah ampun dosa isteriku, ya Allah. Abang berapa lama dah kahwin? 8 tahun. Ya Allah ampun dosa isteriku. Dia doa, ya Allah ampun dosa isteriku. Kemudian isteri pula, kakak doa, ampun dosaku. Dia pun, ya Allah ampun dosaku, ya Allah. Okey kakak, doa untuk suami. Tak mau. Dia tak mau doa. Dia kata, kenapa? Mau doa. Saya tak doa minta ampun. Mau. Ni saya ni bawa haji umrah ni, paksa suruh datang. Paksa suruh datang, dia tak mau doa. Saya kata, kak, kita dengan Allah ni depan Kaabah ni doa. Doa, mungkin kita ada dosa dengan Allah. Allah tutupkan kita pintu untuk dapat rezeki, dapat zuriat. Kak doa. Dia pun barulah doa. Ya Allah ampunlah dosa suamiku ni. Doa macam tak nak doa pun. Kan? Dah habis doa, kakak cuba tengok apa yang saya nak doa. Kakak amin, abang amin. Saya pun doa. Doa minta ampun dosa. Tuan-tuan, bulan 3 tahun ini
Saya pergi umrah bulan 3 tahun lepas dia orang pergi. Bulan 3 tahun ini saya duduk di Mekah, suami dia telefon. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, isteri saya dalam labor room. Rupanya nak beranak dah. Masa buat anak tak cerita. Nak beranak baru nak cerita. Alhamdulillah. Kerana apa? Allah ampun dosa kita. Allah ampun, Allah bagi rezeki. Kita macam itulah. Tak ada anak doa, ya Allah bagi aku anak. Masjid datang sebelum dapat anak. Tapi bila dah dapat anak, mana tanda syukur dan ikhlas kita? Allah bagi tuan-tuan, ada anak, kita bagi alasan. Allah tak boleh datang, anak saya ramai. Tuan-tuan tahu dah, Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, seorang wali Allah. Dia mati ketika solat subuh. Anak dia 16 orang. Satu ibu 16 orang. 16 orang satu ibu. Allahu Akbar. Masjid tak pernah tinggal. Dia mati tuan-tuan, nak solat subuh. Allahu Akbar, jatuh. Isteri dia nak pegang dah. Dia kata jangan pegang. Dia kata, abang, kenapa abang? Aku nak mati dalam wuduk. Aku nak mati dalam wuduk. Isteri dia kata, abang, saya ni isteri abang. Dia kata jangan pegang. Dia kata biar aku mati dalam wuduk. Akhirnya dia mati dalam wuduk. Dia mati atas tikar sejadah pagi subuh hari Jumaat. Anak dia 16 orang tuan-tuan. Masjid tak pernah miss. Itu tanda ikhlas dan syukur. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak istiqamah, kita buat ibadat banyak tak ikhlas. Betul tak? Buat ibadat kerana apa? Duduk tepi masjid datang jugalah. Duduk dekat mana? Masyarakat datang masjid, dia datang. Keikhlasan tu mana? Sebab tu tuan-tuan, dalam istiqamah, ikhlas tu bukan mudah. Kata ulama, nak bagi kekal ibadat ini, nak ikhlas, kena buat 40 hari. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk buat jamaah ni, tuan-tuan duk datang semayang maghrib 40 hari tanpa tinggal, insya-Allah dia akan kekal. Tapi kalau semayang esok, lusa tak datang pula. Semayang tapi tak datang berjamaah, dia tak akan kekal. 40 hari, jangan tinggal tuan-tuan berjamaah di masjid, tuan-tuan akan kekal. Kekal sampai mati. Saya ingat ada seorang, sebut nama Haji Osman. Dia ni macam mana susah pun berjamaah di masjid. Haji Osman ni, dia dah meninggal tuan-tuan. Buka puasa ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil buah kurma makan, terus pergi ambil motosikal start, pangah nasi dulu. Allah panggil aku semayang. Tak pernah miss tuan-tuan sembahyang berjamaah. Tak pernah miss. Satu hari tuan-tuan, dia main badminton dengan saya. Dia umur 62. Main badminton. Dia main, orang utara kata jenis tak nak kalah. Kalau kalah nak main lagi. Kalah. Kita orang muda, kita bagi dia kalah. Dia main lagi. Kalah main 8 set. Lepas tu lidah sampai bawah dah. Umur 62. Main 8 set. Maksud dia berapa? Satu set 2 game. Maksud dia 8 kali 2, 16 game. 16 game, 21. Set yang ke-8 tu kita kata, jadilah. Yang ke-4 tu kita bagi dia menang. Dia menang. Yang set yang ke-8 tu. Bila menang tuan-tuan, dia pun duduk. Menang juga, dia kata. Sebab dia tak nak kalah. Tuan-tuan, pagi esok subuh, ada lagi masjid subuh. Semalam main pukul 2 pagi. Subuh esok dia ada. Tuan-tuan, di saat dia nak mati, saya buka Mahat Tafiz. Dia datang Mahat Tafiz, masak untuk pelajar Tafiz. Hari ni Pak Ngah nak buat nasi daging dia kata. Dia masak untuk pelajar. Pelajar makan apa semua. Lepas tu dia kata, Pak Ngah ni rasa nak bernafas tak boleh lah. Dia kata, Pak Ngah, pergilah cek tu. Cek, kalau cek tahu sakit. Dia tak payah cek. Tak tahu, dia kata senang mati lah. Saya kata, Pak Ngah, nampak muka pucat ni, kena pergi lah. Dia pun pergi cek. Pergi cek, tuan-tuan tahu, saluran jantung dia hanya 2 berfungsi. Yang lain semua blok. 2 berfungsi. Bila 2 berfungsi, yang tak sampai oksigen tu semua dah mati sel. Maksud dia bila dia jantung tu tup dia skip. Dia tup dia skip. Cuba tuan-tuan pegang dada tuan tengok. Ada bunyi macam tu. Dada orang bunyi tup kan? Macam saya tadi duduk dalam tandas. Tengok rupanya lori tuan-tuan bergegar tandas tu. Aku kata gempa bumi. Tuan-tuan piling kuat tak kuat ni? Bergegar tandas. Ini macam gempa bumi. Jantung parah dia tu tup.
Saya pergi jumpa doktor, macam mana dengan Haji Osman? Doktor kata, kami nak operate hari Isnin, tapi kami tangguh hari Khamis. Rupanya doktor tak sanggup ambil risiko. Tak sanggup ambil risiko, tangguh hari Khamis. Mereka tahu dah, hari Khamis tu adalah hari penentuan. Mungkin tak ada harapan. Saya pergi ziarah hari Selasa, Pak Ngah macam mana? Aku ni, dia kata, kalau makan 3 pinggan 4 pinggan tu biasa. Hari ni aku tengok pun tak lalu, dia kata. Tu duduk sembang elok lagi tu. Pak Ngah sihat Dia kata, kalau aku nak mati, dia kata, jangan lupa, dia kata. Yang ni wakaf. Aku dah wakaf dah beritahu dah. Yang ni dia sebut ni satu. Pak Ngah, masya-Allah tak mati Hari Khamis malam, hari Rabu Khamis malam, isteri dia duduk, dia pergi nak ambil uduk, jatuh meninggal. Sambil duduk cangkap ni. Hidup dia rumah Allah, Allah mudahkan kematian dia. Yang ni yang kita nak tuan.